Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana masih lagi sudi untuk menonton video saya. InsyaAllah yang untuk kali ini saya akan bawa semua kepada satu lagi section di dalam robotics, di dalam robot, which is saya ingin menerangkan sedikit perbezaan atau distinction between robot and vehicles, di mana saya akan mengetengahkan dulu apa itu yang dimaksudkan dengan mobile systems. So, apa berkaitan antara robot dengan vehicle dan perbezaan dia, dan apa yang boleh kita rungkaikan daripada kedua-dua sistem ni. Adakah ia sama ataupun totally different? Okey, bila kita cerita berkenaan dengan perkaitan antara robots dengan vehicles dan mobile systems, so kita sebenarnya melihat perkara yang sama sebenarnya, almost sama. Okey, boleh saya katakan lebih kurang sama. Okey, there is di mana mobile system tu sendiri terkandungnya dalamnya ada juga robot dan ada juga vehicles. Okey, bila kita pergi kepada general overview of the mobile systems, kita kena lihat apa elemen-elemen yang penting yang menyebabkan sistem ataupun karkasan tu ataupun peralatan ataupun kenderaan tu dikategori sebagai mobile systems. Okey, yang pertama sekali kita kena lihat adakah suatu peralatan atau sistem itu boleh dibawa ke mana-mana. Sebab dia mobile kan, atau sama ada kita bawa dia atau dia bawa kita. Okey. Dan kedua ialah dia ada punca resources, punca atau resources yang boleh dibawa atau bekal kuasa tenaga tu yang boleh dibawa bersama. Okey. Jika satu sistem tu kita perlu plug pada dinding untuk kes elektrik ataupun perlu ada saluran tenaga lain yang perlu di-wiredkan atau diikat, baru sistem tu boleh bergerak, itu belum dinamakan sebagai mobile system. Okey, so asas di sini yang selalu kita nampak ialah dalam bentuk tangki minyak untuk kereta, okey, ataupun sistem pembakaran yang lain seperti gas, dan yang terkini ialah bateri. Okey, so dan ketiga ialah bagaimana sistem ni berhubung. Okey, berhubung sama ada untuk dikawal oleh manusia atau berhubung antara sistem tu sendiri, okey, melalui sistem communication sistem komunikasi tanpa wayar ataupun wireless communications. So bila dah melibatkan wireless communications, so dia tak nampak tali kat situ, dia tak nampak terikat kat situ, so sistem atau perkakasan itu dikategori sebagai mobile systems. Okay. So dari segi secara generalnya mobile system ni, okay, kebanyakan secara obviously start dengan transportation system. Okay, di mana akan membawa manusia daripada satu kedudukan kepada kedudukan yang lain. Okay, keperluan transportation ataupun transport tu ataupun kenderaan tu untuk membawa manusia satu tempat ke tempat yang lain. Itu mulanya mobile systems. Okay, masa tu zaman tu mungkin tak ada lagi komunikasi yang seperti wireless communications, tak ada. Okay, so dia mulakan dengan transport. So manusia memikirkan tentang macam mana nak mengurangkan kepenatan ataupun kepayahan untuk bergerak pada satu jarak yang jauh. Okey, yang mana transportation ni sendiri pun bermula daripada penggunaan haiwan seperti kuda, unta dan sebagainya lah. So okey, dan dapat idea situ. So yang paling penting sekarang dalam pembinaan mobile system ni ialah of course perlukan kepantasan, reliable, iaitu jaminan
ianya boleh digunakan dan selamat. Itu yang paling penting, safe. Okey. Tak kira lah mobile system ni nak dikawal melalui remote ataupun secara autonomous. Okey, autonomous ni sebentar lagi saya akan terangkan berkenaan dengan autonomous sebab dia satu column, satu section yang lain. Okey, yang menggunakan segala elemen artificial intelligence atau AI dalam sistem autonomous tu. Okey, biasa transportation kita boleh kategori mengikut medium alam sekitar ni, iaitu ground, tanah, air, udara, water di dalam air ataupun atas air. Okey, dan di angkasa juga boleh dikirakan satu kategori pengangkutan yang diperlukan. Okey, especially kepada saintis-saintis yang mengkaji perkara di luar bumi. Okey. Alright, so dari segi mobile system, so dia bila mobile system ni dia akan jadi machine, dia boleh dikategori sebagai machine. So dalam machine evolution seperti kita lihat di sini, okay. So first mechanical system ialah dalam bentuk steam engine, okay. So bekalan tenaga tu yang menyebabkan perbezaan di antara mobile system machine ataupun kenderaan ataupun sistem machine yang dibuat atau dibina. Okay. So ada yang melalui mechanical motion saja, like kayuhan seperti mechanical horse tu. Okay. Kayuhan orang so akan menggerakkan horse tu, which is dia ada kaitan dengan pembinaan atau pembangunan basikal. Okay. Dan di situ juga orang dah start menggunakan dah membentuk satu robot lah. Okay. Lepas tu dah buat satu mesin-mesin yang advance, yang memudahkan manusia menghasilkan suatu pembuatan produk. Okay. So kat sini kalau dilihat dari segi evolution ni adalah lebih kepada evolution robots, mobile robots. Okay. Dan sekejap lagi saya akan bincang lagi perbezaan antara mobile robots dengan mobile vehicles ni. So kita nampak sikit lah perbezaan dia dan tujuan pembinaan dia. Okay. So dari segi transport, kita pergi balik kepada transport. So dari segi transportation ni, kenderaan ni sebenarnya dia start seperti saya cakap tadi, before century. Dia dah akan menggunakan haiwan dan start gunakan satu tayar dalam bentuk basikal, orang tarik. Okay. Kalau di laut tu orang dah buat sampan, orang dah buat kapal yang menggunakan pendayuh kapal. Kalau kapal tu besar lagi banyak pendayuh, banyak orang diperlukan, so banyak menggunakan tenaga manusia. So dengan teknologi yang ada, dengan kepakaran atau peningkatan ilmu di kalangan manusia, okay, jadi sistem transportation ni dia evolve, dia berkembang. Okay. Kalau lihat dalam Leonardo da Vinci pun mengambil tempat dalam penghasilan transportation ni, dalam lebih kepada penghasilan kapal terbang. Okay. First idea of the flying vehicles. Okay. Yang boleh saya katakan kat sini, dan penggunaan campuran antara haiwan dan kenderaan mekanikal. Okay, seperti kereta kuda. Okay. Dan menggunakan konsep angin, contohnya dalam menghasilkan kapal. So dia capture angin, so dengan pergerakan angin tu so boleh menghalakan kapal tu mengikut seperti yang dikawal oleh manusia. Dan hal ni evolve dengan munculnya penemuan tenaga pembakaran seperti arang batu, seperti minyak. Okay, dan mungkin
seperti zaman sekarang ni kita dah ada elektrik. Okay. So kita lihat sini bila kita dah dapat satu resources iaitu elektrik, kita dah mula teknologi elektrik ni mula berkembang, tenaga elektrik ni mula berkembang untuk dimanipulasi dan digunakan sebagai tenaga kenderaan. Okey. Jadi banyaklah campuran antara penggunaan gas dan elektrik, penggunaan minyak dan elektrik, seperti kereta hybrid tu. Okey. Dan penggunaan elektrik sepenuhnya boleh juga dilihat dalam memacu train seperti bullet train dan seluruhnya. Dan walau bagaimanapun resources untuk menghasilkan elektrik tu perlu menggunakan pembakaran arang batu dan sebagainya. So ke arah autonomous. So kebanyakan kereta yang komersial sekarang pun dah mula yang mampu milik lah, saya kata, kenderaan yang mampu milik dah mula untuk menyentuh elemen-elemen autonomous. Okay. Supaya ia memudahkan ataupun menyenangkan lagi pemandu, atau mungkin pun menyelamatkan pemandu jika dibandingkan dengan kereta biasa yang 100% dikawal oleh pemandu. Okey. So dalam konsep antara vehicle dan robots dalam mobile system ni, okey, saya boleh bahagikan kepada dua kat sini. Satu, macam mana manusia sekarang memikirkan untuk mobilize the robots, okey, bagi robotis yang membangunkan mesin berbentuk robots. Mereka lebih memikirkan macam mana nak mobilize robot tu, nak bebaskan robot tu daripada duduk statik je. Okay. So basically robot tu duduk statik je, macam robot arm apa semua tu. Dia duduk statik je. So macam mana nak gerakkan dia? Okay, macam mana nak menggerakkan dia? So mereka akan memikirkan untuk mobilize the robots. Dan satu lagi, dalam satu group lagi, okay, yang di bahagian transportation and vehicle, macam mana nak robotizing the vehicles, nak make it yang sedia ada ni lebih smart, lebih intelligent, lebih bijak, okay, seperti robot tu. So dia macam exchange the technology between these two group. Okay. So kadang-kadang seorang pakar tu mempunyai kedua-duanya elemen ni dalam kajian dia. Okay. So sebenarnya dua-dua isu ni terkait sebenarnya, which is untuk menghasilkan satu vehicle yang autonomous. Okay. Satu sistem mobile yang autonomous. Okay, nanti saya akan terangkan berkenaan dengan autonomous tu. Okay, kita pergi dulu kepada perspektif of mobile robots. Okay, dari segi mobile robots tu sendiri. So ke arah mobile robots ni, so apa yang researcher ataupun inventor akan fikir ialah untuk meningkatkan dia punya level of autonomy ataupun kebebasan darjat dia tu. So sebelum ni orang kawan remote. Okay, kalau selepas ni nak buat satu mobile robots design yang lebih driveless, okay. Saya boleh kata kat sini lebih driveless dan mempunyai perspektif yang agak dynamics. So kena ingat baliklah yang saya video yang lepas saya ada bagi tahu elemen-elemen penting yang ada dalam robots. Okay. Satunya perspektif lah. So perspektif akan melibatkan localization dia, melibatkan dia menentukan dia punya arah gerakan, path planning, kawalan dia. Okay. Dan of course energy construction and saving. So kat situ pun jadi satu elemen yang penting lah dalam mobile robots development. Dan ada lagi kumpulan yang fokus kepada bio-inspired seperti yang saya terangkan pada video yang sebelumnya. Apa itu bio-inspired dan biomimetic systems. So dia cuba nak meniru bentuk, rupa, mekanisme robots, mekanisme robot seperti haiwan-haiwan atau benda-benda yang hidup di dalam muka bumi ni lah. Okay.
Satu lagi mobile robot ni juga satu kata apa, dia jadi triggering kepada innovative thinking dalam education. Dan kalau kita lihat sebelum ni banyak sekolah-sekolah yang buat pertandingan robot, universiti pun sama dan institut kemahiran dan sebagainya. Kenapa dia orang buat sistem robot mobile ni? Sebab nak triggering the innovative thinking, di mana sistem mobile robot atau robot ni sendiri mempunyai satu sistem yang lengkap, yang menggabungkan beberapa kejuruteraan. Okay. Alright. So robotizing the vehicles. So people akan intends to atau researcher atau creator atau inventor akan intends to program the intelligence yang ada dekat robot sebelum ni di dalam vehicle yang sedia ada, yang seperti Google Car ni. So dia akan bergerak sendiri, dalam tak ada orang, macam kereta hantu pun ada. Okay. So dan contohnya boat waypoint dengan autopilot ni. Okay, untuk autonomous vehicles ni, okay, suatu badan society, dipanggil Society of Automotive Engineers, SAE International ni telah menggariskan ataupun mencartakan atau mentaksonomikan apa ni, kelas-kelas autonomous terhadap satu vehicle yang komersial ni. Okay, so setiap vehicle yang komersial, sebab sekarang kebanyakan vehicle yang komersial, even yang mampu milik, termasuk Proton sendiri, telah bergerak ke arah autonomous dalam sistem kenderaan tu, dalam pembuatan produk mereka. Okay, so kalau kita lihat dia ada beberapa level, iaitu saya tengok kat sini ialah dalam 6 level, yang mana level yang last kali tu adalah completely autonomous lah. Okay, yang awal-awal ni, the first 3 level ni masih lagi ada kawalan manusia. Cuma ada beberapa elemen yang autonomous. Contohnya dari segi pancaran lampu, dari segi jarak untuk automatic brake. Okay, so yang kelas-kelas itu masih lagi di bawah classifying, 3 classifying ke bawah ni. So yang kelas-kelas vehicle yang kita nampak seperti autonomous atau unmanned, so dia akan mempunyai elemen-elemen yang seperti yang telah diklasifikasikan bermula daripada kelas 3 dan ke atas. Okay. So selanjutnya berkenaan ni, bolehlah tengok video abang ni dalam ML Studio. So boleh tengoklah dia macam mana dia terangkan tentang klasifikasi ni. Okay. So secara rumusan yang saya boleh katakan kat sini ialah robots, vehicles, mobile vehicles atau mobile robots adalah satu sistem yang sama, iaitu mobile systems, di mana tumpuan pembangunan tu ada sedikit perbezaan. Yang mana yang saya cakap tadi ialah ada 2 perkara, iaitu mobilize the robots, and satu lagi ialah robotizing the vehicles. Okay. Yang satu ni nak bagi robots tu bergerak secara mobile atau bergerak secara bebas tanpa wire, kabel dan resources yang bersambung. Dan satu lagi ni robotizing the vehicles, nak make it the vehicle atau kenderaan tu intelligent enough. Okay. So both of the system boleh kerja 24/7 lah. Okay. Dan itulah sebenarnya matlamat pembangunan kedua-dua sistem, which is saya boleh katakan sini adalah satu sistem yang sama. Terima kasih kerana menonton video ini.
Dan insyaAllah akan ada lagi video susulan berkenaan dengan topik robot ni. Dan saya harap anda semua akan terus bersama channel saya dan jangan lupa subscribe. Terima kasih dan Assalamualaikum.